Dia macam contoh kita kat Malaysia dan Saudi, macam pernah saya taklik dalam satu buku. Tuan-tuan, kita puasa 9 Zulhijjah berdasarkan ru'yah, bukan berdasarkan wukuf. Ru'yah, makna ru'yah kita 9 Zulhijjah, maka sunat kita puasa. Tiba-tiba misal katanya Saudi tadi, hari mana kita puasa 9, dia sudah hari ke-10, hari raya. Kita tak ambil kira yang tu, kita kira ru'yah di mana tempat kita, penyatuan. Kerana setiap negeri dia ada matlak. Ada orang kata, Ustaz, kita hari raya ni kena ikut Saudi lah, dia wukuf. Tuan-tuan, kaedah itu tak terpakai sebenarnya. Kerana begitu tuan-tuan kena ikut semua perkara. Tuan-tuan kena ikut solat fardu juga mengikut Saudi. Walau kita matahari berlainan. Maksud saya lah, naik turun matahari berlainan waktunya. Kalau tuan-tuan naik flight pun, kita terpaksa ikut waktu yang mana kita dibawa oleh kapal terbang. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang mengatakan tak ikut Saudi belaka, sembahyang waktu ikut Saudi, puasa 9 Zulhijjah ikut Saudi, puasa 10 Zulhijjah ikut Saudi, sebagaimana setengah pegangan kelompok di Indonesia, mereka akan ikut Saudi hal tu. Even raya puasa pun ikut Saudi. Ikut Saudi. Dia mudah tengok 6 bulan. Dia ada kelompok. Kita ada Mahmudiyah, kita ada Nahdah NU, Nahdah Ulama. Sebahagian ni cuma ikut Saudi. Bagi mereka Saudi. Saudi raya puasa, mereka raya. Mereka tak buat ru'yah. Saudi hukum, mereka hukum. Mereka solat puasa sunat 9 Zulhijjah. Lalu kita tanya dia, habis kalau Saudi solat maghrib, kenapa kamu tak solat maghrib? Saudi solat isyak, kenapa kamu tak solat isyak? Kamu nampak lain waktu. Ia berlainan. Ada orang cuba menyebut tabrir kepada hal ini. Tuan, ini kaedah jemaah, menjaga jemaah. Sebab itu kita alhamdulillah kat Malaysia ni tahan lagi lah berbanding Indonesia. Mereka ada kelompok raya 3-4 kali seorang. Nahdah Ulama dia ada berapa puluh juta pengikut sekali raya. Yang golongan Mahmudiyah sekali raya. Kerajaan Indonesia sekali raya, 3 raya. Dia nak raya banyak pergi Indonesia. Puasa pun sama. Kita kat Malaysia alhamdulillah, walaupun di sebalik kita ada perselisihan sekian-sekian, puasa sama, raya sama. Sebab itulah sebenarnya nilai jemaah. Walaupun tuan-tuan kita setengah clash dengan pemerintah, tak suka, tapi kita tidak di situ kita melupakan nilai tak suka tadi, melihat nilai perpaduan. Maka ini kekuatan umat Islam sebenarnya. Walaupun setengah kita melihat pemerintah fasik dan sebagainya, tapi dalam hal-hal penyatuan umat kita tidak patut mengingkarinya. Dalam hal puasa, dalam hal raya, dalam hal wukuf Arafah atau sebagainya, tuan-tuan tak patut mengingkarinya walaupun di sebalik dia fasik. Sebab dia tak ajak kita buat benda fasik. Dia cuma nak satukan satu tarikh. Dan dia merupakan kaedah yang betul dalam Islam, ru'yah, kaedah yang dikuatkan dengan hisab. Maka tak ada masalah untuk kita terima. Walaupun kita tak bersetuju dengan dia, itu hal lain. Tak bersetujulah pada benda lain, tapi tidak pada benda yang kita nampak berlaku keretakan umat. Di hal ini bagus. Sebab itu ulama sebut tentang hal ini. Hal ini dasarkan hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, puasamu adalah ketika kamu semua berpuasa, berbuka adalah ketika semua berbuka, dan penyembelihan korbanmu adalah ketika kamu semua sama-sama menyembelih binatang korban. Nabi menyebut di sini matlak masing-masing. Kamu puasa ketika mana orang lain puasa, kamu buka ketika mana orang buka, kamu sembelih korban ketika mana-mana orang sembelih korban. Baik, kita tuan-tuan mungkin Saudi dah beraya, dah sembelih korban, kita belum, kita baru masuk 9 katakan. Nah, kita ikut ru'yah kita. Sampai waktu ke-10 maka kita korban. Dia kata, Ustaz, saya waswas hari ke-13 kita sebab dia dari 14 hari Saudi. Tak, ia bukan isu waswas ni, ini isu ru'yah. Kalau awak waswas tentang itu, awak juga perlu waswas tentang waktu solat. Kerana kita totally tak ikut dia. Kita ikut cara kita. Kerana maghrib kita, tuan-tuan, dia tak maghrib lagi. Kita ke depan daripada dia 5 jam atau mungkin 6 jam. Dan kalau kita asar, dia orang tak asar lagi. Dia orang baru zuhur, tapi tuan-tuan dah sembahyang asar. Kita tak ikut dia, kita ikut ru'yah, hisab di setiap negeri. Kan itu Nabi SAW dalam hadis yang panjang antara tentang Dajjal yang keluar, yang Nabi SAW menyebut satu harinya seperti setahun, sehari setahun. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, adakah cukup kami solat 5 waktu? Nabi kata tak cukup. Kamu mesti kadarkan waktu kamu. Maksud kadar waktu kamu, nilai kan. Antara zuhur dengan asar berapa jam different dia.
Tuan-tuan kena solat setahun walaupun Dajjal berada satu hari. Satu hari yang Dajjal duduk di dunia sama dengan setahun. Tapi bila sahabat tanya boleh tak sembahyang waktu, Nabi kata tak boleh. Kaedah ini ulama pakai orang duduk kutub utara, kutub selatan, walaupun mungkin tak ada orangnya. Sebab di kutub utara 6 bulan siang, 6 bulan malam. Artinya siang, artinya seolah-olah dia kena sembahyang 5 waktu. Tak, dia kena sembahyang 6 bulan. Kalau tidak, tuan-tuan, puasa dia pun 6 bulan. Sebab siang dia 6 bulan, malam dia 6 bulan. Kena mana tahu takut terlepas kutub utara seorang. Nak puasa 6 bulan, tinggal tengkorak lagi tu. Maka caranya tuan-tuan diukur waktu. Biasa standard kita puasa berapa jam, dia ukur negeri yang terdekat. Kalau negeri terdekat puasa 9 jam, lepas 9 jam dia berbuka. Kemudian berapa pula detik sahurnya, dia kira lagi. Begitu. Kaedah itu telah dibincangkan oleh ulama. Orang yang pergi ke bulan, tuan-tuan, dia tak ada masa kat bulan tu. Yang pergi ke bulan. Sebab kita kat sini ada matahari tenggelam timbul, kita tahu satu hari. Untuk kat bulan mana ada matahari tenggelam timbul? Hidup kat bulan. Yang duduk di pusat IS di ruang angkasa. Maka dia kena nilaikan waktu, berapa jam, mengikut tempat yang mana dia bertolak. Dia bertolak kat Ukraine, dia kena kira kat Ukraine. Dia puasa pun ikut jam di Ukraine. Dia menghadap kiblat mengikut kaedah logistik ataupun situasi di Ukraine, di mana tempat dia berlepas. Itu tempat paling dekat, tempat dia memulakan perjalanan. Tuan-tuan, Islam dia, kita katakan, sudah bincang isu ini. Dia tak jadi satu benda yang saya katakan tak masuk akal bila orang berada di sana berpuasa 6 bulan dan sembahyang nanti pun 6 bulan cuma 5 waktu. Sebab Rasulullah sebut hadis-hadis banyak tentang bagaimana dinilaikan. Artinya Rasulullah ajar kita, setiap kita kena patuh ru'yah masing-masing. Kita tidak boleh pecah tradisi jemaah. Kita kat Malaysia orang puasa, tiba-tiba tuan-tuan nak berbuka seorang. Ustaz, saya tengok anak bulan. Baik, awak tengok anak bulan, betul. Tapi secara adab berjemaah awak kena imsak. Awak kena imsak. Kalau seorang tu kata-kata dia tersesat, dia nampak anak bulan, dia pertahankan. Ada setengah tuan-tuan, dia belajar ilmu falak 2-3 langkah, dia pun nak isyah sendiri. Dia duk tengok anak bulan ni semua pakai. Dia baru ngaji di 3 hari, dia pun nak tengok sendiri anak bulan pakai teropong murah je. Nampak pula tu, nampak. Dia dah guna ilmu dia. Baik awak, tuan-tuan, sebab itu ilmu ni bukan cerita sekadar kita tahu, tapi bagaimana kita nak present ilmu tu. Itu juga menandakan kita berilmu. Ilmu bukan sekadar apa saya tahu, tapi bagaimana saya present pada orang, itu juga menandakan saya tahu. Tapi kalau saya tak reti nak present ke orang, tak reti saya nak menyatukan ataupun kita katakan menunjukkan kesepaduan, perpaduan atau ukhuwah, saya tidak punya ilmu sebenarnya. Jadi kalau seorang hamba Allah tengok anak bulan, dia kena diam sudah. Waktu mana kalau saya bercakap pun orang tak percaya, sebab dia perlu ada saksi. Dia pun tak ada saksi. Dia nampak tengok dia ke laut, dia pun nampak misalnya. Atau mungkin dia mendakwa, dia rasa macam nampak. Baik, dia boleh beramal dengan keyakinannya, tapi dia tidak boleh mencetuskan, merosakkan nilai perpaduan. Dia kena imsak kalau orang lain berpuasa. Kalau orang, misal kata, kalau orang beraya, dia kena berbuka. Dia ganti orang lain. Kalau sekiranya misal kata dia melihat anak bulan raya dan orang masih puasa, dia kena imsak. Imsak mana dia kena tahan diri dia. Dia depan orang ramai. Dia tidak boleh menunjukkan fitnah.